Okey, Assalamualaikum. Malam ini kita nak tunjuk pula macam mana nak belikan keris. Yang ni tak ada apa-apa berkaitan dengan seru-seruan ataupun sebarang bacaan khusus ke, tapi ini saya tunjukkan secara fizikal sajalah. Keris ni senjata dia boleh ditegakkan sendiri lah. Bukan kita panggil dia, itu orang yang ada ilmu tinggi lah. Saya tak ada ilmu tinggi. Okey, ini cuma saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh tegakkan keris. Ini semua keris koleksi saya lah. Okey, saya tunjukkan dulu ya. Takut nanti kata tipu pula. Okey, ni atas meja ya. Okey, atas meja dia kata tak ada apa-apa benda yang untuk macam penyangga apa. Okey. Secara logik lah, sesuatu senjata kalau macam keris, bilah dia tajam di bahagian hujung. Jadi mustahil lah dia boleh berdiri di atas kaca ataupun lantai simen ataupun lantai berjubin, sebab dia melanggar hukum graviti lah, dan juga dari segi macam mana, dari segi permukaan lah. Benda runcing dengan permukaan licin mustahil lah untuk dia berdiri, sedangkan dalam keadaan yang dia punya hulunya lebih berat dan lebih besar daripada hujung ni. Jadi tanpa melengahkan masa dan bercakap, orang tak suka tengok satu demonstrasi ni lebih bercakap, orang nak tengok cepat perbuatan. Jadi saya tak mau tunggu lama. Saya tunjuk dengan anda semua yang mana keris ni kita boleh tegakkan. Apa-apa saya letak tepi, yang lain saya letak tepi dulu. Untuk tuan-tuan semua tengok ini keris lurus Palembang. Keris lurus Palembang koleksi saya. Saya tunjukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Sikit. Keris ni boleh berdiri ya. Saya tak ada letak apa-apa, tak ada pakai seru apa. Tuan-tuan saya boleh nampak. Saya rendahkan sikit. Nampak tu kan. So dia boleh berdiri. Itu yang keris yang pertama lah. Dari segi logiknya, dari segi fizikal, dari segi hakikatnya, keris tu seimbang lah kalau dia boleh berdiri. Maksudnya pembuatan itu tidak cacat lah. Ini kelebihan orang yang menempa keris. Dia tahu bagaimana keseimbangan senjata lah. Macam saya kolektor, saya bukan penempa, saya cuma peminat. Jadi saya melihat kaedah menegakkan keris tu. Jadi pada malam ni saya demo kepada anda semua. Beginilah rupanya keris tu boleh ditegakkan. Kita tunjuk keris lain, nanti tak percaya pula. Selesai untuk keris lurus Palembang. Kita cuba pula keris yang lagi satu. Keris yang jenis besar juga, keris juga keris lurus. Ini keris daripada Sumatera juga, keris Sumatera. Yang ni saya tak pasal pegang dia punya sarung, sebab sarung dia ringan berbanding dengan sarung keris Palembang tadi. Sebab keris Palembang tadi tu sarung dia original kayu semua, jadi dia tebal dan dia berat, dia boleh tanpa kita tahan dia boleh berdiri. Yang ni dia cuma berlapik dengan penduk tebal, penduk macam ni lah, plate besi ni kan. Dan cuma di dalam dia tu ada satu macam jalur pada sarung ni. Itu yang menyebabkan dia ringan lah, sebagai pemegang, penyangga dalam sarung lah untuk bilah. Saya tunjukkan. Yang ni kena pegang sebab dia benda ni ringan. Kalau
dia tak pegang, dia akan mengosor dan benda jatuh lah. Okey, tengok sudah kan. Tengok dulu, takutkan ada tali pula sebab tak nampak dia punya apa kan. Okey. Tengok tak ada apa-apa kan, tak ada tali semua. Okey. Letak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia berat. Okey, bilahnya agak berat. Okey, condong nampak. Dia bergerak sebab dia menolak yang ni. Itu membuktikan benda ni tak ada pakai sesuatu. Okey, sekali lagi saya tunjukkan. Okey, saya rendahkan sikit supaya tuan-tuan nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya pegang. Tengok dia masih bergerak sebab dia okey. Cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kris ni bergerak. Bergerak pula. Dia tegak. Dia boleh tegak. Maksudnya dia balance lah. Seimbang. Okey. Kalau saya lepaskan, dia confirm tumbang. Sebab yalah, dia fizikal dia besi. Dia hujung dia kecil tapak dia. Jadi dia tak boleh nak menampung berat dia kalau tanpa disangga dengan dia punya hulu. Okey, hulu pula dia punya sarung. Okey, saya lepaskan ya. Okey. Nampaknya dia nak berdiri lah. Okey, dia tumbang. Okey. Selesai untuk demo Kris yang jenis lurus dan besar. Ni saiz besar tu. Okey. Dia agak panjang. Okey, sama juga dengan ini. Ini pendek sikit tapi saizing dia agak besar. Okey. Kita cuba Kris yang lebih kecil sedikit. Okey, semua Kris boleh berdiri. Kerana dia tak boleh berdiri, maksudnya ada besi dia tu masa tempoh tu mungkin saya tak berapa arif lagi lah, masih belajar. Mungkin dia dibuat pada satu atau dua jenis besi saja. Jadi dia mungkin itu berkaitan juga dengan keseimbangan. Yang ni saya tak boleh kata ya atau tidak lah. Saya mengagak saja. Mungkin tuan-tuan boleh tengok pada video-video yang lain banyak. Mungkin pandangan mereka secara oleh adalah untuk benda tu. Tapi yang ni saya demo untuk Kris ni pula. Ini Kris 27. Kris sip nama dia. Okey. Yang ni daripada Kris Semenanjung, daripada yang buatan negeri Kelantan. Okey, Kris yang murah. Dan yang ni saya terus cakap, ini sarung dia sangat ringan, kayu ringan. Kayu dia wangi tapi dia ringan, sangat ringan. Dia tak macam kayu yang Kris yang ada yang status grade pertengahan ataupun grade tinggi. Yang ni grade bawah lah, grade biasa lah. Tapi walaupun grade biasa dia agak istimewa lah. Itu sebab saya simpan. Okey, tengok saya kena pegang, tak ada jalan. Bukan berjalan, dia mengelongsor, dia tak ada kaki untuk jalan, sorry. Okey, tengok ya susah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak kan, kata tipu lah kan. Okey, tanpa ada apa-apa tali atau melekat semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mencabar pula. Okey, cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ni semua Kris nak lari je. Macam tak mau izin nak tunjuk. Okey. Dia boleh berdiri. Okey. Bila sentuh saya dah tumbang lah. Okey. So Kris ni walaupun dia murah, dia ada juga titik keseimbangan dia. Susah kan nak cari titik keseimbangan ni. Okey. Cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bagi chat lah dengan tuan kau nak tunjuk demo ni. Okey. Dia tak nak bagi pula. Okey, kita cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tegak tuan-tuan. Sekejap, saya kena ambil ni. Cawan ni ada air. Okey, saya letak sini. Tahan ni sekejap. Okey. So, okey, dia jatuh juga. Okey, saya dah tahan supaya sarung ni tak bergerak, so dia boleh berdiri sambil ditahan oleh. So Kris ni okey je, balance juga lah. Okey,
dia boleh berdiri, dia ada keseimbangan dia tanpa ada apa-apa seru-seru. Okey, kalau saya lepaskan cawan ni, dia akan mengikut hukum alam lah, akan mengikut tarikan graviti lah. Tak ada kuasa ajaib yang boleh memegang, sebab saya tak capai lagi tahap yang ilmu orang boleh berdiri yang keris. Kita tahu ada orang yang boleh buat macam tu. Saya tak capai tahap lagi, ilmu tak tinggi, zikir tak cukup lagi. Okey. Kalau saya lepaskan, automatik dia boleh akan jatuh. Okey. Itu sebagai bukti lah, menunjukkan dia tidak ada berkaitan dengan hal-hal mistik dan seru-seruan. Kita cuma baca kalimah je, bismillah kan, dia tegak lah. Tegak dengan usaha fizikal lah. Okay, lagi satu saya tunjuk keris saiz kecil juga. Ini keris 3 lot juga lah. Saiznya ada beza. Okay, tuan-tuan boleh nampak. Okay, nampak kan sini. Ini kecil sikit sebab 3 lot. Lebih kurang dalam bilahnya 6 inci panjang. Yang ni saya rasa dalam 8 inci. Dia punya panjang bilah lah, kalau termasuk dengan dia punya sarung penuh, sehingga lebih kurang dalam 15 atau 16 inci. Okay. Kita tunjukkan pula yang ni, okay, supaya tuan-tuan tak boring. Yelah, kan orang buat demo ni kan nak tunjuk pasal keris, suka berceloteh yang boring lah kan. Orang nak tengok, boleh ke dia buat, tak mau tunggu lama. Okay, ini saya tunjuk pula keris 3 lot, juga keris menanjung. Okay. Yang ni dalam video-video saya yang lepas ada saya tunjukkan tentang keris ni. Nanti tuan-tuan boleh buka dan tengoklah pada channel saya. Okey, jangan lupa subscribe, support. Okey, kita cuba yang ni pula keris ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni pun sama juga, saya pegang lah sebab dia ringan. Dia bukan daripada kayu yang jenis mahalnya. Kayu mahal ni selalunya dia berat sikit lah. Okey, kita cuba bismillahirrahmanirrahim. Susah sebab ujungnya tajam. Jadi kita letak automatik yang tajam ni, dia ada melawan titik graviti, so dia akan macam berpusing nak bergerak, nak tumbang. Okey, tengok sikit lagi, kita cuba tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak mau macam ni. Kita cuba yang sebelah sini pula. Okey. Oops. Okay, gagal. Okay, yang gagal. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tak boleh lah tuan-tuan, dia macam tak mau pula. Saya cuba sebelah lah, saya terbalikkan saja. Okay. Okay, kau ni malam ni tak mau pula. Okay, tak mau dia. Okay, cuba sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tetap tak mau. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okay, akhirnya selalunya keris 3 lot ni dulu kalau pemakannya orang perempuan, sesuai lah, orang perempuan dia tak berapa tinggi daripada lelaki, jadi sesuai disimpan, disisip. Ni tu untuk protection jugalah. Selalunya orang biasa pun pakai juga, yang lelaki pakai, tapi kebanyakan ni yang senjata jenis kecil-kecil ni memang khas untuk perempuan lah. Termasuk tumbuk lada pun ada saiz besar, ada saiz kecil. Dan ni memang sesuai untuk pemakaian orang perempuan lah. Okay. Okay, balik pada yang soal dia berdiri. Okay, dia boleh berdiri lah, maksudnya dia ada titik keseimbangan dan pembuatan dia tu seimbang lah. Saya tak boleh nak terangkan hal-hal lain sebab saya belum lagi tahap kearifan tentang keris tu, masih barulah. Sebab kita berminat dan kita menyimpan keris ni sebagai orang kata satu koleksi ya, dan juga kecintaan kita kepada pusaka bangsa. Salah satunya adalah keris lah.
Okay, jangan, saya tak mau merepek lagi banyak cerita pasal benda-benda macam tu, sebab saya bukan orang yang penjual keris ataupun macam pakar-pakar keris kan. Okay, kita direct to the point. Okay, so dia boleh berdiri, tuan-tuan. Tak ada, sekali lagi saya katakan, dia tidak ada kaitan dengan saka, tidak kaitan dengan mistik ataupun ada benda-benda halus tolong pegang kan, tak ada. Saya bukan David Copperfield. Ni biasa saja ikut reality. Kebanyakannya pun orang peminat-peminat keris dan kolektor semua akan menguji titik keseimbangan dengan cara yang serupa jugalah. Kalau yang soal-soal yang lain tu macam kita nak tahu isi dia ke, itu nak perlu diterangkan dalam satu sesi yang berbeza lah. Dan sesi macam tu pun sebenarnya nak ditontonkan secara umum macam tu pun tak banyak layak mempertontonkannya. Semua itu ibarat macam benda yang begitu selalunya rahsia. Itu kelebihan pula dalam dunia senjata Nusantara ni kan. Okey. Okey, saya cuba lepaskan tangan saya. Okey. Okey, dia nak update ni. Okey. Sekali lagi saya beritahu tuan-tuan, yang ni atas meja kaca yang berlapik dengan apa nama benda dah. So beginilah. Okey, sekian, terima kasih kerana menonton. Okey. Assalamualaikum.